بسم الله الرحمن نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وأما القسم الثالث بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرعي. Dan apabila ibadat yang berbentuk hazzun mahdun, makna untuk balik kepada kepentingan makhluk. Macam kita kata apa? Kewajipan syariat apa? Memberi nafkah. Sebab tu kita sebut apa? Sampai memberi nafkah ini, sekiranya suami tak bagi nafkah yang mencukupi pada isteri, isteri boleh buat apa? Boleh ambil tanpa pengetahuan suami. Sebab dia apa? Kaifama wasal haqq ila mustahiqi hasal al-maqsud, terhasillah dikendaki wasaqata khitab syar'i, dan gugur khitab makna perintah asy-syar'. Bagus. Fahadani, maka ini dua. Makna pertama, ibadat yang berbentuk ta'abbudun mahdun, semata-mata ibadat yang kita tidak dapat fahami maknanya. Semata-mata ibadat yang kita tidak dapat fahami maknanya. Sebab tu saya kata sama apa? Yang kedua, yang dapat kita fahami maknanya. Macam apa dia kata? Yang berkaitan dengan muamalat. Fahadani, mana ta'abbudun mahdun wa hadzun mahdun. Qismani, dua bahagian. La tarkiba, tidak ada tarkiba, percampuran, fihima, pada kedua-duanya. Sebab ni, masalah inilah yang terjadi dalam fiqh. Apabila sesuatu ibadat itu berbentuk ta'abbudun mahdun, macam solat, macam puasa, ta'abbudun mahdun, puasa. Adakah kita boleh buat untuk orang lain? Adakah kita boleh buat untuk orang lain? Saya ulang balik. Ta'abbudun mahdun, semata-mata ibadat. Seperti apa? Seperti puasa, seperti solat, seperti baca Al-Quran. Ta'abbudun. Bolehkah kita buat untuk orang lain? Satu. Yang kedua, tak ada masalah. Hadzun mahdun, boleh kita buat untuk orang lain. Contohnya, seorang suami
Dia bekerja di mana? Di Singapura. Isterinya di Sabah. Dia boleh wakilkan pada orang lain untuk bagi nafkah pada isterinya. Boleh. Bagi apa? Belanja pada isterinya. Boleh. Ustaz hutang dengan Ayub. Ustaz boleh wakilkan, minta Hafiz tolong bayar pada Ustaz. Boleh. Sebab itu hadzun mahdun. Hadzun mahdun sebab itu kaifama wasal haqqi ila al-mustahaqqihi hasal al-maqsud. Kaifama, bagaimana wasala, sampai tujuannya, ila mustahaqqihi, kepada orang yang berhak, hasalal maqsud, maka sampailah maksudnya, tujuannya. Makna yang hadzun mahdun, yang balik kepada kepentingan kita, yang akal kita dapat faham maknanya, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Orang lain boleh buat bagi pihak kita. Orang lain boleh bayar hutang bagi pihak kita. Okey? Orang lain, contoh, Ayub simpan barang pada ustaz, wadi'ah. Ustaz boleh, nanti ustaz berjalan, ustaz boleh wakilkan Fiz, pulangkan balik barang Ayub. Boleh. Sebab itu hadzun mahdun. Tapi sekarang masalah ta'abbudun mahdun. Semata-mata ibadat, macam solat, macam puasa, macam baca Quran. Boleh tak boleh kita buat untuk orang lain? Sebab dia tidak difahami maknanya. Bolehkah kita buat untuk orang lain? Kita wakil untuk orang lain. Okey, ingat sini ya. Sebab tu mazhab Syafi'i qaul jadid. Qaul jadid ya. Kita tak boleh puasa untuk orang lain. Kita tak boleh puasa untuk orang lain. Ini qaul jadi Imam Syafi'i. Yang kita puasa qada untuk ibu kita, bapa kita tu, kita pegang qaul qadim dia, yang dia fatwa sewaktu di Iraq. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis, man mata wa alaihi saumun ukhrija anhu kullu yaumin muddun. Sesiapa yang meninggal, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi saumun, dan dia ada kewajipan puasa, ukhrija anhu, dikeluarkan untuknya, kullu yaumin muddun, mesti warisnya keluarkan fidyah untuk dia, bukan puasa. Ini qaul jadidnya. Dia balik kepada mazhab Imam Malik. Sebab Imam Malik, solat, puasa, Quran tak boleh untuk orang lain. Bukan Wahabi itu ya. Ini nak tak boleh baca Quran pada orang lain, Wahabi. Bukan Wahabi. Ini pendapat Imam Malik. Sebab Imam Malik kata apa? Sebab Imam Malik antara hujah dia pegang perbuatan ahli Madinah. Sebab dia kata, ma ra'aitu ahadan yasumu an ahadin. Aku tak tengok pun orang Madinah, salafus soleh di Madinah, seseorang puasa untuk orang lain. Sebab tu yang kita pegang sekarang, boleh kita puasa qada untuk ibu kita yang telah meninggal, bapa kita telah meninggal, kita pegang pada situ. Kita pegang qaul qadim. Ini antara masalah dalam mazhab kita. Kita pegang dengan qaul qadim. Termasuk juga apa? Waktu maghrib. Kita waktu maghrib bila habis, masuknya waktu isyak. Itu qaul qadim. Waktu dia fatwa di Iraq. Sebelum dia meninggal, dia fatwa apa? Imam Syafi'i, waktu maghrib azan, kemudian kita buang air, berwudu, buang air, berwudu, azan, solat 2 rakaat, iqamat, solat fardu, zikir, solat 2 rakaat, habis. Sebelum masuk waktu isyak lagi, habis dah. Yang kita pegang sekarang waktu maghrib sampai waktu isyak, ini qaul jadid dia. Jelas tu? Jadi sinilah yang terjadi perselisihan. Sebab tu macamlah baca Quran. Setengah orang kata tikai. Adakah sampai kita baca Quran pada orang mati? Adakah sampai?
Riwayat Imam Syafi'i tak sampai. Sebab apa? Quran ni ta'abbudun mahdun. Dia semata-mata ibadat. Tak boleh kita wakil pada orang lain. Tak boleh kita wakil kepada orang lain. Tak boleh kita solat kepada orang lain. Tetapi yang kita pegang, yang ulama fatwa boleh, kita pegang hadis. Kita pegang hadis. Ingat kan? Kita pegang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Seorang lelaki dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Kita pegang ya. Kata boleh kita baca Quran untuk orang mati. Boleh kita hadiahkan Quran untuk orang mati. Boleh kita solat sunat untuk orang mati. Esok Khamis. Esok Khamis ke Rabu? Rabu Khamis esok? Khamis. Khamis esok. Okey, esok kan Khamis, contoh puasa Khamis. Okey, puasa sunat Khamis esok. Bolehkah dia niat hadiahkan untuk arwah ibunya, arwah bapaknya? Kita pegang dalam fatwa hukum dia boleh. Apa sandaran fatwa kita? Okey, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, inni kuntu abur walidayya fi hali hayatihima." Ya Rasulullah, aku ini seorang anak yang taat kepada kedua ibu bapaknya. Bukan dia nak puji, dia tanya hukum. Aku ni aku buat baik betul. Bukan dia nak puji diri. Kuntu abur walidayya. Aku buat baik kepada kedua ibu bapakku fi hali hayatihima, pada waktu hidup mereka berdua. Fa kaifa bi birrihima ba'da wafatihima. Bagaimanakah aku berbuat baik kepada kedua mereka selepas ba'da wafatihima, selepas kewafatan mereka berdua. Jadi Rasul sebut apa? Inna minal birri, sesungguhnya kebaikan, kebaktian, ketaatan seorang anak ba'dal birri, waktu hidup bapaknya, ibunya dia buat baik, dia taat, dia buat baik. Inna minal birri ba'dil birri, sesungguhnya kebaktian bagi bapa selepas kebaktian, makna hidup dia buat baik, mati dia buat baik. Macam mana? Antusalliya lahuma ma'a salati, engkau solat untuk mereka berdua bersama solatmu. Makna sekali-sekala kita solat sunat, kita niat hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Kita niat hadiahkan kepada bapa kita, kepada ibu kita. Wa antasuma lahuma ma'a siyamik, dan engkau berpuasa untuk mereka berdua bersama puasamu. Niat puasa tatawu, solat sunat, apa puasa sunat, puasa Khamis itu, niat ya Allah, ij'alu hadiyatan liwalidayya, jadikan hadiah kepada kedua ibu bapakku. Boleh. Sebab hadis ni. Jadi ulama yang kita pegang, yang kita kata boleh hukum ni, dia pegang hadis ni. Tapi Imam Malik dia kata apa? Sebab Imam Malik syarat nak terima hadis, alla yukhalifa amala ahli Madinah. Hadis tersebut mesti tidak menyalahi perbuatan penduduk Madinah. Bukan sekarang, yang dulu. Sekarang penduduk Madinah Arab Badui tu. Okey, Arab Badui yang kuasai. Memang ramai orang soleh di Madinah. Tapi sekarang sayangnya Madinah dikuasai oleh Badui. Okey. Maknanya zaman dia dulu. Sebab zaman salafus soleh. Sebab apa dia kata? Rasulullah wafat di kalangan mereka, dan mereka mewarisi perbuatan Rasulullah. Sebab tu syarat terima hadis dalam mazhab Imam Malik, sisi Imam Malik, alla yukhalifa amala ahli Madinah, hendaklah hadis tersebut tidak menyalahi perbuatan ahli Madinah. Kalau menyalahi perbuatan Madinah, mereka hukum sebagai dhaif, tidak boleh digunakan berhujah. Okey. Okey. Wa ammal qismus salisu, dan adapun al-qismus salis. Mana qismus salis? Bahagian yang ketiga.
fahuwal murakkabu. Fahuwal murakkabu, maka ialah murakkab, gabungan. Ada ta'abbudun mahdun, ada hadzun mahdun. Wa huwa, dan ia adalah an yuqsada, sirah majhul ya. An yuqsada adalah dimaksudkan, minhu daripadanya, daripada ibadat tadi. Ibadat tadi al-amrani. Ini naib fa'il marfu'u wa alamat raf'i madha? Alifu li'annahu musanna. Jami'an, semuanya sekali. Okey, dua. Okey. Wadah? Dua-dua ada. Hadzul mahdun ada. Kemudian apa? Ta'abbudul mahdun ada. Imtihanul mukallafi, diuji mukallaf. Ingat kita hidup ni memang diuji. Memang hidup kita Allah sebut apa? Ingatlah, menguji mukallaf. Kita hidup ni memang ujian saja. Sebab Allah sebut apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ni sebenarnya ujian. Walanabluukum bil khairi bil syarri wal khairi fitnah. Kami uji pada kamu dengan kebaikan. Wanabluukum bil khairi wanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai satu ujian. Sebab tu dalam kesempitan ujian, dalam kesenangan ujian, dalam kegembiraan ujian, dalam kesedihan ujian, dalam masa aman ujian, dalam masa genting pun ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Allah uji kita dengan senang bil khairi wasyarri, bisyarri wal khairi, dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan keburukan, dengan kebaikan. Sebab hidup kita diuji begitu. Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan al-mauta, kematian makhluk Allah. Kematian makhluk. Alladzi khalaqa, dialah menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kehidupan juga makhluk. Kita hidup makhluk, kita mati kita makhluk juga. Mati pun diciptakan Allah, hidup pun diciptakan oleh Allah. Faham tak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk dia uji kamu. Siapakah antara kamu terbaik amalannya? Makna Allah uji dengan apa? Liyabluwakum, Allah uji dengan kebaikan, Allah uji dengan keburukan. Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kesusahan. Semua ujian. Semua hidup kita ujian. Faham tu? Faham tu? Ustaz tanya kamu sini. Mengapa Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal haya, menciptakan kematian dan kehidupan? Kita mati dulu ke hidup dulu? Sekarang kita hidup ke kita mati? Kita hidup, kemudian baru kita mati. Tapi ayat ni Allah mula dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk uji kamu. Apa makna dia? Apa makna itu? Sebab tu ulama sebahagian ulama tafsir sebut Allah dahulukan sini kematian, sedangkan kita hidup dulu baru kita mati. Allah dahulukan kematian sebab apa? Sebab kehidupan kita ini ujian.
Dalam ibadat ujian, dalam rumah tangga ujian, dalam muamalat ujian, dalam hidup memasyarakat ujian, dalam hidup bernegara ujian, seluruh hidup kita ujian. Apabila kita menghadapi ujian hidup kita ini, setiap perkara kita lakukan, semua perkara kita lakukan, kita letakkan kematian di hadapan kita. Kita letakkan kematian di hadapan kita. Aku buat begini, kalau aku mati dalam keadaan begini, Allah redha dengan aku. Aku buat begini, aku mati dalam keadaan begini, Allah redhakan kepada aku. Sebab Allah sebut, wa nabluukum bil khairi wasyarril fitnah. Kami uji dengan kebaikan, dengan keburukan. Alladzi khalaqal mauta. Allah dahulukan kematian. Sebab tu, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Bahkan manusia itu dengan dirinya sendiri basirah, dia lebih tahu. Walau alqa ma'adira, biarpun dia membagi berbagai alasan. Jangan bagi alasan dengan orang. Contoh, sekarang kita nak beli rumah buat pinjaman bank. Harga rumah 350,000. Buat pinjaman bank selama 25 tahun. Kira-kira jadi berapa? 400,000 lebih. Sekarang sebelum kita buat, kita tanya, Alladzi khalaqal mauta wal haya. Kalau aku mati dalam keadaan aku meminjam begini, 350,000 kena bayar 400,000. Namalah murabahah, nama apa pun. Namalah murabahah ke apa namalah. Tetapi aku hutang 350,000 kena bayar 400,000. Rasulullah sebut kullu qardin jarra manfaat riba. Setiap hutang yang membawa manfaat kepada hutang adalah riba. Tanya diri kita, kalau aku mati nanti, Allah redha ke aku begini? Allah sebut mati dulu. Faham tak? Allah sebut mati dulu. Makna setiap perbuatan kita, kita letakkan kematian depan kita. Aku samalah. Ujian sekarang kita sekarang ni, kita bagi alasan. Mudarat, kita tak solat Jumaat, begini. Okey, tak apa. Dak hadil aqawil, tinggallah perdebatan tersebut. Dak hadil aqawil, tinggallah perdebatan tersebut. Balil insanu ala nafsihi basirah, tinggal semua perdebatan tersebut. Tanya balik diri kita, letak kematian dulu. Allah uji sekarang dengan wabak ni. Kalau aku jumpa Allah dalam keadaan begini, mau dekat 2 bulan sudah aku tak solat Jumaat, adakah Allah redha pada aku? Kalau aku mati dalam keadaan begini, Allah mulakan alladzi khalaqal mauta. Kalau aku mati dalam keadaan begini, sudah 5 minggu, 6 minggu, dekat 2 bulan sudah aku tolak Jumaat, adakah Allah redha dengan aku? Jangan sebut fatwa ni fatwa, balik pada diri kita. Albirru matma'anna ilaihi nafsi. Kebaikan jiwa kita rasa tenang. Adakah Allah redha? Aku boleh pergi pasar, aku boleh pergi di sini, aku boleh pergi kebun sawit, tapi aku tak pergi masjid. Ya, letak tepi dulu. Ini fatwa ini semua. Tanya balik diri kita, aku rasa kalau aku mati, adakah Allah redha pada aku? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah antara kamu paling baik amalannya. Sebab tu ulama tafsir sebut Allah dahulukan kematian. Semua tindakan kita, kita letakkan kematian di hadapan. Kalau kita mati dalam keadaan tersebut, adakah Allah redha pada kita? Buatlah apa nak. Tinggalkan hujah dulu. Kita balik pada diri kita, sebab Allah sebut balil insanu ala nafsihi basirah. Okey. Tengok tadi ya.
Kejap kita jawab soalan dulu. Mana? Okey. Bolehkah kalau kita terlepas solat sunat subuh, selepas solat fardu baru kita ambil sunat subuh? Sebab subuh dia ada hanya apa? Dia hanya ada qabliyah subuh. Rasulullah sebut apa? Rak'atan al-fajr. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat subuh. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga betul 2 rakaat subuh ni. Makna sunat qabliyah subuh. Tetapi contoh, kita pergi masjid, tiba-tiba orang iqamat sudah. Tak sempat kita nak takbiratul ihram untuk solat qabliyah subuh. Sebab Rasulullah sebut, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-fariidah." Apabila telah diiqamat Allah akbar, maka tidak boleh lagi solat melainkan solat fardu. Tak boleh lagi solat sunat. Jadi sekarang soalan dia, bolehkah solat qabliyah subuh diqadha selepas solat subuh? Boleh tak boleh? Rasulullah sebut dalam hadis, la salata ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams wa la salata ba'da salatis subhi hatta tatlu asy-syams. Tidak ada salat selepas salat fardhu asar sehingga terbenam matahari. Wala salata, dan tidak ada salat ba'da salati subhi, selepas salat subuh, hatta tatla syam, sehingga naiknya matahari. Jadi hadis ini mana tidak ada salat. Sebab tu tidak ada ba'diyah asar dan tidak ada ba'diyah subuh. Jelas tu? Asalnya begitu. Tetapi sekarang dia nak qadha qabliyah subuh. Nak buat waktu tu selepas salat subuh. Boleh tak boleh? Okey. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebab apa? Mengapa Ustaz suka sebut mazhab? Sebab nanti ada, dia akan jumpa pendapat kata tak boleh. Kita sebut harus kita buat solat sunat subuh, qabliyah subuh selepas solat subuh. Sebab apa? Biarpun asalnya waktu tersebut dilarang solat sunat. Sebab apa? Sebab pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk dalam rumah dia. Dia solat. Dia masuk selepas waktu asar, selepas solat asar dia balik ke rumah. Dia pun solat 2 rakaat selepas solat asar. Jadi Ummu Salamah tanya, "Solat apa ni? Kau kan larang solat selepas solat asar." "Ya Rasulullah, kau larang kami solat sunat selepas asar. Sekarang kau solat." Apa Rasulullah sebut? "Atani abdu khaisin an rak'ataini ba'da dhuhri fa sallaituhuma al-ana wa fi riwayatin fahuma hatani." Atani, datang kepadaku beberapa orang daripada Bani Abdul Qais. Fasyaghaluni, mereka menyibukkan aku daripada aku buat solat sunat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi aku tak sempat nak ba'diyah zuhur, solat asar. Jadi sekarang aku qadha selepas waktu asar. Daripada hadis ni lah kita ambil bahawa apa? Daripada hadis ni lah kita ambil bahawa harus tadi solat asar kan. Jadi kita kiaskan kepada solat subuh sebab ilat dia sama. Qadha solat apa? Qadha sunat rawatib. Jadi hukumnya harus. Hukumnya apa? Harus, sebab Rasulullah buat. Sebab setengah ulama dia kata tak boleh itu, dia kata itu khusus untuk Rasulullah saja. Kita kata tak, ini hukum dia umum. Kita kata hadis yang sebut tentang khusus Rasulullah ni, ulama kita kata
dhaif. Jadi hukum dia boleh ya. Hukum dia boleh. Solat subuh. Okey. Ustaz, okey. Bolehkah membayar zakat terus ke fakir miskin? Atau orang SSH? Oh, orang susah. Orang SSH apa juga dia? Okey, bolehkah membayar zakat terus ke fakir miskin atau orang susah? Mana? Singkatan Ustaz Roshdi ni. Atau wajib bayar kepada pusat zakat. Okey, sekarang soalan dia. Zakat bolehkah kita bayar sendiri kepada fakir miskin? Tak perlu kita pergi pusat zakat. Boleh tak boleh? Okey, kita tengok sini dulu. Okey. Asalnya zakat wajib bayar kepada pemerintah. Allah sebut dalam Quran apa? Hafiz surah Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. Sesungguhnya zakat itu lil fuqara, untuk fakir miskin. Untuk fakir, untuk miskin, wal 'amilina 'alayha. Amil, orang bekerja. Jadi ada orang bekerja, makna dia ada pemerintah yang lantik mereka bekerja. Jadi asalnya zakat kita bayar kepada pemerintah. Hukumnya begitu. Rasulullah begitu. Okey, Rasulullah kutip pungut zakat, hantar apa? Rasulullah hantar wakil pungut zakat. Begitu juga Abu Bakar, Umar, sehingga Umar sebut apa? Lau mana'uni iqalan kanu ya'adduna ala Rasulullah sallam ila Rasulullah sallam la harabtum 'alaiha. Kalaulah mereka tak bagi kepada aku seekor unta saja, iqal. Mana iqal ni kan? Tengok pakai itu. Nampak ke Arab pakai apa? Yang dia pakai macam apa, tudung tu, kemudian dia beli tali tu. Itu kita panggil iqal. Itu orang Arab Badui tu pakai. Kita balik Mekah pergi masjid. Itu pakaian Arab Badui. Sebab itu asalnya ikatan tali unta. Jadi takut hilang, mereka belit di kepala. Kita pun balik Mekah letak sini letak mana. Aku balik Mekah ni. Itu pakaian Arab Badui. Sebab dia banyak iqal. Sebab apa? Asalnya mereka takut apa? Tali unta mereka hilang, jadi mereka ikat di kepala. Kita hitam balik ni. Itu pakaian Arab Badui. Lau mana'uni iqalan kanu yu'adduna ala Rasulullah sallam la harabtum alaih. Kalau mereka menahan aku seekor unta saja, yang mereka telah bayar zakat pada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka. Begitu juga Sayyidina Umar. Jadi sehinggalah Sayyidina Osman semakin banyak kan, sebab Sayyidina Osman luas dah. Bertambah ramai sebab Sayyidina Umar itulah paling banyak buka negara-negara ramai, paling banyak masuk Islam. Sebab tu ingat ya, yang tengah perang sekarang Azerbaijan dengan Armenia tu. Bisa dengar kan? Azerbaijan dengan Armenia tengah perang sekarang kan? Azerbaijan itu dibuka zaman Sayyidina Umar. Antaranya pernah berada di sana siapa? Anas bin Malik. Azerbaijan zaman siapa? Sebab tu dalam kitab sebut tu. Azerbaijan. Armenia disebut dalam kitab kita kan? Okey, dalam kitab kita sebut Armenia. Tanah apa? Tanah Arman min biladir Rum. Sebab itu mereka Islam dulu pada kita ya. Armenia ni apa? Azerbaijan dia Islam zaman Umar. Siapa pernah ke sana? Anas bin Malik. Okey. Jadi luas sudah, dia pun khutbah. Hadza syahru zakatikum. Ini bulan kamu keluar zakat. Tumbuhan kamu mengeluarkan hasil, ladang kamu keluarkan hasil, anggur semua telah ranum berbuah, kurma berbuah. Hadza syahru zakatikum. Ini bulan zakat kamu. Faman kana minkum alai daynun falyaqdi daynahu. Siapa antara kamu ada hutang, bagi habis hutang dia, bayar hutang. Ada sudah hasil kamu. Hatta takhlusa amwaluhum, sehingga hatta takhlusa amwalukum, sehingga bersih harta kamu pada hutang. Summa tu'adduna zakataha, kemudian kamu pergilah bayar zakatnya. Makna Sayyidina Osman benarkan orang bayar zakat sendiri. Faham tak? Jadi di sini
pada Sayyidina Uthman. Jadi sini ulama kata harus kita bayar zakat kita sendiri. Hukumnya harus, tak wajib kita bayar kepada pusat zakat. Boleh kita bayar zakat kita sendiri. Sebab apa? Dalilnya apa? Tadi Quran kan? Al-Quran pun sebut. Okey. Alladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Alladzina hum fi amwalihim, golongan yang pada di harta mereka ada hak yang tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang minta pada mereka dan orang yang diharamkan, makna tidak ada harta. Ayat ni ulama sebut daripada istidlal ayat ni, makna pada harta mereka lis-sa'ili, orang meminta pada mereka, wal mahrum, dan orang yang diharamkan pada harta. Jadi mereka boleh bagi. Satu dalilnya kata boleh bagi. Yang kedua, adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zainab mamrat ibn Mas'ud an tuaddi zakata ila zawjiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan kepada Zainab isteri Abdullah ibn Mas'ud untuk bayar zakatnya pada suaminya. Zainab dia bayar zakat dia pada suaminya. Siapa suaminya? Abdullah bin Mas'ud. Ingat ya? Isteri yang kaya raya boleh bayar zakat kepada suami yang miskin, papa kedana. Isteri dia kaya, biarpun nanti suaminya beli dengan duit zakat dia tadi, beli beras, itu kewajipan suami nafkah. Sebab apa? Tapi suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Sebab apa? Sebab isteri tak wajib bagi nafkah pada suami. Suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Sebab apa? Sebab suami wajib bagi nafkah pada isteri. Jelas ya? Okey. Jadi daripada sini, dalil ini harus kita bagi zakat kepada kita sendiri bagi zakat. Ini ijma' Imam 4. Jangan kata khilaf, ijma'. Harus bagi sendiri. Cuma berbeza zakat apa yang harus bagi sendiri. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua zakat harus kita bagi sendiri. Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Yang harus kita bagi sendiri, dia panggil zakat zahir. Zakat yang nampak, macam zakat sapi, zakat tumbuhan, ladang, buah-buahan tu. Tapi kalau zakat harta benda, dia panggil zakat batin. Orang bukan tahu harta kita banyak mana. Orang bukan tahu kita ada emas 14 kilo. Batin kan? Dia kata kalau begitu boleh bagi sendiri. Tapi Imam Syafi'i dia kata semua zakat kita boleh bagi sendiri. Jelas ya? Harus. Harus. Hukum dia harus. Tadi hukum dia harus. Sekarang yang kedua, soalan dia, mana lebih baik kita bagi kepada pusat zakat ataupun kita bagi sendiri? Ayyuma afdal? Mana lebih baik? Faham tak? Sekarang kita tengok mana lebih baik. Asalnya bagi pada pemerintah lebih baik. Tapi kalau keadaan tertentu kita bagi sendiri lebih baik. Contohnya begini. Okey. Saya ada kaum keluarga, kaum kerabat yang miskin. Tetapi yang ada hanya apa? IM13. Ada apa? IM13, ada surat lahir saja. Tak ada IC, tak boleh dapat bantuan zakat. Lebih baik saya bagi pada mereka. Sebab apa? Satu, kewajipan zakat saya sempurna. Kemudian apa? Menjaga silaturahim. Sebab mereka ini terhalang daripada dapat zakat. Jadi kita boleh, lebih baik kita bagi terus. Sebab mereka terhalang daripada dapat zakat. Sebab Allah, Rasulullah sebut apa? Inna Allah qad a'ta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah telah memberi kepada orang kaya kamu apa mencukupi untuk orang miskin kamu.
Jadi mengapa miskin? Sebab ada hak-hak yang terhalang daripada mendapat hak mereka. Jadi kami tersebut, apabila orang ini memang tak dapat bantuan, tak dapat bantuan zakat. Sebab apa? Sebab tak ada dokumen. Waktu itu lebih baik kita bagi kepada mereka. Nah ini dari jelas ya? Wadih? Wadih Hafiz? Wadih hadal syarah? Jelas ya masalah ni? Okey. Seorang pemuda bercinta untuk niat menikahinya. Lamaran itu diterima, tapi bersyarat dari segi masa. Seorang pemuda bercinta untuk niat menikahinya. Lamaran itu diterima, tetapi bersyarat dari segi masa. Cantik bahasa. Okey, apa yang perlu dilakukan oleh lelaki tersebut? Apa perlu dia buat? Apa lelaki perlu dia buat? Okey, apa perlu dia buat? Lamaran diterima, tetapi apa? Tetapi tunggu masa. Terima sudah, tapi diminta tempoh. Sebab tu, apa makna khitbah? Itu kita sebut bertunang, khitbah. Sebab tu, apa makna khitbah? Izharu rughbati zawji ila nikahi imratin. Seorang lelaki menzahirkan perasaannya, keinginannya untuk mengahwin seorang perempuan. Jadi diterima sudah, tetapi minta tempoh dulu. Jadi apa lelaki tersebut perlu buat? Sebelum kita jawab lelaki itu perlu buat, kita bagi tahu dulu apa waris tersebut perlu buat. Apa wali bapa perempuan tadi perlu buat? Rasulullah sebut, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fadawjuhu fa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila telah datang kepada kamu seseorang yang kamu redha daripada akhlaknya baik, tak begam, tak berbatu, mimman tardawna man tardawna khuluquhu, kamu redha akhlak baik, bersopan santun, kamu tengok akhlak baik, khuluquhu dinahu, beradab dengan orang tua. Okey, dinahu pun tengok apa? Solat jemaah dia berjaga, hafal Quran lagi. Nampak apa baik? Tak hafal Quran pun tak apa juga. Okey, maknanya kalau begitulah, itu hebat surah tu. Okey, nampak solat 5 waktu dia jaga. Nampak apa? Bukan orang apa? Bukan jenis lelaki rompengan. Bukan masuk rompengan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya tak apa? Tak tentu hidup maksudnya. Bukan jual rompengan. Jangan terus kecil hati Ustaz Rashidi ya. Okey. Jadi fazawijuhu, kamu bagi kahwin. Illa, kalau kita buat begitu, takun fitnatun fil ard, akan berlaku kekacauan di muka bumi ini, wa fasadun arid, dan kerosakan yang sangat besar. Sebab apa? Kalau tak bagi kahwin, lamaran diterima. Jadi mereka terikat dengan hubungan yang tak pasti. Manusia ini sekarang kalau bertunang, sekadar bertunang, lamaran itu bukan suami isteri, bukan boleh buat apa lagi. Macam tikus tinggal besi saja, nak gigit patah gigi. Macam apa? Tikus tengok besi saja. Manusia ni pula sifat dia, kalau dilarang lagi dia teringin. Kamu juga main dia, tangguh perasaan dia, dia akan jadi masalah. Sebab mereka rasa mereka telah ada ikatan zina. Sedangkan bukan ikatan nikah yang menghalalkan segala-galanya. Okey, satu. Yang kedua, lama sangat suruh tunggu, nanti dulu. Okey, manusia ni dia berubah tak berubah? Berubah. Hari ini dia berkenan, esok dia berkenan lagi, minggu ni dia berkenan lagi, bulan ni dia berkenan lagi, bulan depan aku jumpa baru, Pak, cantik lagi, Pak. Tambah-tambah nak. Tunang tadi kena pindah ke Sabah pula. Dia nampak orang Sabah ni terus tak balik Semenanjung tu. Okey, jelas tak? Jadi apa? Lagi lama saat dia berubah. Sebab terus sebut fazawiju, fa ni litak taqib, terus kahwin. Kemudian kalau yang lelaki tadi, ini untuk apa? Untuk bapak dia. Itu nasihat untuk bapak dia. Kalau lelaki pula? Kalau lelaki macam mana? Kalau lelaki,
Macam mana? Apa nasihat Ustaz? Anta a'lam bi nafsi. Kau lebih kenal diri kau. Kalau rasa tak tahan sudah, bergegar sudah. Nah, bergegar sudah, tak tahan sudah, pergi tangguh lagi. Bunga bukan sekuntum. Bunga bukan sekuntum. Ingat ya, bunga tai ayam bukan sekuntum. Ingat ya, cari lagi. Okey, tengok. Tapi kau boleh sabar. Nah, kalau bersabar, nah aku nak itu juga. Kau bersabar, sabar. Kalau mampu bersabar, sama lah. Macam apa? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Ya Rasulullah, inna mara'ati la taduddu yadul lamisin. Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku ni tak tolak tangan menyentuhnya. Tak tolak tangan menyentuhnya. Tak tolak. Makna apa? Miang-miang sikit. Tengah ulama tafsir, miang-miang. Tengah ulama tafsir, tak tolak tangan menyentuhnya. Dia terlampau pemurah sampai habis harta aku. Tapi banyak ulama sebut, la yadu yamasin, dia tak menolak tangan yang ingin menyentuhnya. Makna miang-miang. Jadi Rasul sebut, diminta nasihat Rasulullah kan? Apa Rasul jawab? Gharibah. Apa maksudnya? Kau cerailah dia, cari lain. Tapi dia sebut Rasulullah, inni akhafu an tatba'a nafsi. Ya Rasulullah, kalau aku ceraikan dia, aku takut hatiku tak boleh melupakannya. Aku sayang betul. Macam mana Rasulullah? Kau suruh aku cerai, tapi kau cerai aku takut aku tak boleh lupakan dia. Fa'amsika, kau peganglah dia. Kau teruslah jadi isteri. Apa masalahnya? Macam sama juga jawapan Ustaz. Macam mana nak buat? Kalau kau mampu bersabar, berapa tahun lagi tunggu? 10 tahun lagi sampai dia habis ambil PhD. Sampai tak ada sudah universiti apa? Sampai habis sudah. Universiti bagi apa? Sijil. BA habis, MA habis, PhD habis sudah. Universiti pun tanya ada lagi? Tak ada sudah. Nah, nak tunggu 10 tahun. Kau sanggup tunggu lah. Itu kalau kau ni tak mampu. Kalau tak mampu, bunga tai ayam bukan sekuntum. Biar apa mereka jawab. Nah, rama-rama bukan seekor. Okey, jelas ya? Okey, ini. Kemudian apa? Soalan dia tu, bagaimana penyakit tak boleh tidur malam? Okey. Dia penyakit tadi tu mana bahasa apa? Bahasa sains dia insomnia apa? Bahasa cikgu esok. Insomnia. Okey. Bahasa sains disebut insomnia. Okey. Dalam bahasa Arab disebut apa? Al-araq. Alif lam alif ra qaf, al-araq. Al-araq ni penyakit tak boleh tidur malam. Perubatan sekarang dia kata itu masalah jiwa. Perlu rujuk, kalau melampau perlu rujuk pada pakar psikiatri. Sebab apa? Dia banyak berfikir. Okey, nak tidur, fikir ini. Pejam mata bersambung lagi fikir, sedar-sedar apa? Pagi sudah. Pergi kerja, mata merah lagi. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Salam. Kita nak bagi salam pun takut. Mata merah sudah. Dia panggil penyakit al-araq. Penyakit tak boleh tidur malam. Okey. Dia kata apa? Sebab gangguan jiwa. Tambah-tambah masalah apa zaman-zaman sekarang kan. Nak pergi kerja tak boleh. Beras kena beli. Ikan kena beli. Nak tunggu bakul apa? Bakul apa? Istilah apa? Bakul makanan enggak? Tak dapat pun. Dia fikir terus tak boleh tidur. Okey, kadang-kadang macam-macam kita fikir. Sebab dunia ni umum. Sebab tu dunia ni kalau kita nak fikir bukan habis kita fikir. Hiya daruna darur rahil fa kulluna yawman ila daril baqa'i sanazma'u hammun wa ghammun hayratun wa tawajja'u fi darina wa masaibu tatadafa'u. Hiya daruna, inilah negeri dunia kita, hanya sekadar persinggahan. Apa kita kelang kabutnya? Fakulluna yawman ila daril baqa'i sanazma'u. Semua kita tak kecuali kepada negeri yang kekal kita akan tercengang-cengang. Hammun, kegelisahan, wahairatun, kekeliruan, kepedihan, wa tawajja'u, kesakitan, penderitaan, wa masaibun tatadafa'u, musibah yang silih berganti. Musibah silih berganti.
Ini lepas Covid tak tahu apa lagi tu musibah kita ni. Itulah sifat dunia. Sebab tu Rasulullah sebut. Okey. Orang beriman, ma kanat hammuhu hamman wahidan kafahu Allahu humumad dunya wal akhirah. Man kana hammuhu, sesiapa kerunsingan hidupnya satu saja. Dia runsing dalam dunia ini satu saja. Hamma mardatillah. Dia runsing untuk mencari keredaan Allah. Dia buat satu. Ini Allah redha tak redha ya? Aku buat begini Allah redha tak redha kan? Aku buat begini Allah suka tak suka ya? Kafahu Allahu humumad dunya wal akhirah. Allah mencukupi baginya humum. Makna humum keserabutan di dunia di akhirat. Banyaknya orang berserabut pikiran dia tak serabut. Sebab Allah mencukupi, dia tak serabut. Orang lain menggelisah, dia tak gelisah. Sebab dia jadikan kegelisahannya untuk mencari redha Allah. Sebab tu Allah maj'al hammana hamman wahida hamma mardatik. Ya Allah, jadikan kurunsingan kami satu saja. Kurunsingan apa? Kurunsingan mencari redha-Mu. Itu saja mengganggu pekerjaan kami. Takut kau tak redha dengan kami. Okey, kita balik tadi. Jadi apa penawarnya? Okey. Penawar dia, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu pernah terkena penyakit ni. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Ingat ini tak boleh tidur malam bukan sebab siang dihantam tidur, lepas subuh zuhur bangun. Makan-makan patuk-patuk, tidur lepas zuhur, lepas asar baru bangun. Memang tak boleh tidur malam betul. Tapi ini dengan sebab kegelisahan. Rasulullah sebut apa? Idza awaita ila firashik. Apabila engkau pergi ke tempat tidur engkau, kau sebut Allahumma, ya Allah, Rabbas samawati sab'i. Ya Allah, Tuhan samawati sab', langit yang 7 lapis. Wama adallat, dan apa yang naik langit naunginya, bintang-bintang, matahari, semua langit naungi ini, semua engkau Tuhannya ya Allah. Wa rabbal aradin wama aqallat, wa rabbal aradin, dan Tuhan bumi juga 7 lapis. Wama aqallat, dan apa yang bumi pikul ini, semuanya engkau Tuhannya ya Allah. Semua makhluk engkau. Langit yang semua berada di bawah naungan langit, semua yang berada di bawah apa? Di atas bebanan bumi. Wa rabbasy syayatin wa ma adallat, dan engkau Tuhan syaitan-syaitan itu pun makhluk engkau juga. Yang dikacau-kacau kami itu, dia makhluk engkau juga, bukan ada apa juga, lemah saja tu. Yang datang ganggu fikiran kami, inna kaidash syaitani kana dha'ifa, sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Wa rabbasy syayatin wa ma adallat, dan apa yang mereka sesatkan. Berapa ramainya pengikut-pengikut syaitan tu. Kulli jar kun, ya Allah, ya Allah, jadilah engkau ya Allah li, bagiku, jaran, pelindung, penjaga, min syarri khalqika, daripada keburukan, min syarri khalqika, daripada keburukan makhlukmu, kullihim jami'a, semua mereka, semua sekali, semua keburukan makhluk ini aku minta kau jaga aku ya Allah. An yafruta alayya ahadun minhum, adalah melampau, mengganggu, melampau mereka, yafruta alayya, ke atasku, ahadun, salah satu daripada mereka semua ni, semua makhluk kau, kalau mereka mengganggu, aku minta kau lindung aku. Au an yabghiya, ataupun mereka menceroboh aku, mengganggu aku, sama juga mana lebih kurang nak mana sama tu. Au an yabghiya. Okey.
Fiz, boleh hafalkan? Azza jaruka, agungnya perlindungan, sangat agung perlindungan Engkau ya Allah. Pelindung Engkau yang sangat agung. Itulah penawarnya. Jauh daripada apa? Ubat tidur. Jauh daripada minum ubat. Ada, itu ubat tidur makhluk saja tu. Ubat tidur tu bawa penyiasatan sementara saja tu. Sekali-sekala boleh lah. Bukan ubat tidur. Ini Rasulullah bagi penawar dia. Sebab tu dia kata apa? Bukan bagus juga minum ubat tidur tu, dia dadah juga kan. Okey. Azza jaruka, sangat agung ya Allah penjagaanmu. Wa jalla sanauka, tingginya mulianya pujian untukmu. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan ghairuka selain padamu. Wala ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Inilah Rasulullah ajarkan kepada Khalid bin Al-Walid. Ini doa apa? Doa penyakit tak boleh tidur. Sebab apa? Gangguan perasaan. Dia silih berganti fikir. Tak mau fikir, dia fikir juga. Sedar-sedar subuh. Bersambung ini, bersambung begini, bersambung begini. Sedar-sedar subuh. Apa? Esok esoknya. Ini Rasulullah ajar. Banyak lagi soalan esoklah. Ya, jadi soalan-soalan lain insya-Allah malam esoklah insya-Allah kalau panjang umur. InsyaAllah kalau lanjut kita sambung malam esok. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wal batil batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alna multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء المنكر ما نشأ غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا يكلوا الذين